Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan buat briefing sedikit berkenaan dengan Line of Fire. Okay, so mungkin ada yang dah tahu apa game yang akan dibuat oleh Line of Fire. Ada juga yang mungkin terpinga-pinga ataupun mungkin tak berapa jelas lagi berkenaan dengan Line of Fire. Okay, so saya akan ceritakan daripada awal sehingga habis berkenaan dengan apa itu Line of Fire dan juga peraturan-peraturan yang perlu diikut oleh setiap peserta yang join Line of Fire ini. Okay, so sama-sama jom kita tengok dulu video demo yang kita sediakan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Okay, saya akan mulakan. Okay, robot akan pergi pada checkpoint pertama. Okay, padam. Okay, dan pergi checkpoint kedua dan padam. Okay, dan pulang semula ke dalam kotak tersebut. Okay, bermakna kawasan-kawasan yang telah diberikan point ataupun point pada lilin, anda perlu pergi sehingga dapat memadamkannya dan kemudian pulang semula ke dalam kotak anda. Okay, itu cara dia. Okay, baik, dah saksikan video tadi. Okay, itulah video contoh demonstrasi untuk task yang perlu dibuat, iaitu robot perlu memadam api pada checkpoint tertentu ataupun dia punya point tertentu, yang mana dia perlu padamkan api dan perlu masuk semula ke dalam kotak dia ataupun kotak permulaan. Okay, so itulah tugasan yang perlu dibuat. Tapi tugasan yang simple mungkin kita akan nampak 1-2 lilin, tetapi mungkin tugasan yang lebih advance akan memerlukan lebih banyak lilin untuk dipadamkan. Okay, so dari situ kita akan tahu siapa yang boleh dapat markah yang tinggi dan juga masa yang terpantas. Okay, baik. Seterusnya kita akan beralih ke bahagian poster. Okay, anda boleh lihat ini adalah poster untuk Line of Fire yang diiklankan lah. Okay, so ini adalah Line of Fire dan ini adalah national level. Ada dua kategori, iaitu primary school dan juga secondary school. Okay, penyertaan adalah percuma dan anda perlu memahami dan juga anda perlu mengikuti schedule ataupun tarikh-tarikh yang telah ditetapkan lah. Maksudnya contoh, saya ambil time attack challenge, anda perlu submit video task tersebut sebelum 17 hari bulan 6. Kemudian anda perlu submit task untuk standard time challenge pada 2 dan juga 9 hari bulan 7, dan juga result akan keluar pada 15 hari bulan 7. Okay, so itulah tarikh-tarikh penting yang perlu anda tahu supaya anda dapat submit dengan lengkap lah. Sebab dia ada satu task untuk time attack challenge, ada 3 task sama juga dengan standard time. Okay, apa perbezaan antara time attack challenge dan juga standard time challenge, kita akan kongsikan di dalam bahagian rules. Okay, seterusnya untuk maklumat lanjut berkenaan detail dan juga butiran-butiran lengkap berkenaan Line of Fire, anda boleh pergi di bahagian myrobots.blogspot.com. Okay, anda boleh lihat kat sini ada Line of Fire dan anda tekan di sini dan anda boleh nampak di inilah page untuk Line of Fire. Okay, di sini anda boleh lihat di bahagian basic info, ada juga registration, syarat pertandingan, tarikh-tarikh dan juga senarai penyertaan. Okay, so contoh saya ambil, okay, inilah basic info berkenaan dengan penganjuran daripada MyRobots Enterprise. Okay, dan juga kategori untuk sekolah dan juga berapa hadiah yang ditawarkan lah. Seterusnya adalah syarat pertandingan yang mana anda perlu dapatkan daripada sini, kerana ini adalah yang dibekalkan adalah yang telah dikemas kini pada 3 Mac 2022. Okay, so anda perlu dapatkan syarat pertandingan yang terkini melalui website ini. Okay, seterusnya adalah seperti primary school untuk senarai nama yang mendaftarkan diri. So, anda boleh lihat di sini senarai nama. Mungkin ada kawan-kawan anda yang join sekali. Okay, untuk secondary school sama juga. Kat sini anda boleh tengok berapa ramai yang join. Seperti ini ada lebih kurang 83 orang ataupun 83 tim yang join pertandingan ini. So mereka juga akan menjadi saingan anda dan juga menjadi cabaran untuk anda lengkapkan task dengan masa yang terbaik ataupun dengan markah yang tertinggi.
Okey, ini adalah syarat dan juga peraturan untuk pertandingan Line of Fire peringkat kebangsaan tahun 2022. Okey, ada dua kategori iaitu sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, untuk adik-adik, saya ataupun abang nak bagi tahu, okey, abang nak nasihatkan kepada adik-adik supaya print out kan, jadikan dia sebagai hard copy untuk anda rujuk bila ada apa-apa masalah. Maknanya ada isu apa-apa, terus rujuk. Itu salah satu benda yang kita nasihatkanlah untuk setiap tim robotik, print out siap-siap. Jangan kita rujuk kepada dalam handphone je. Sebab kita tak boleh nak buat nota, kita tak boleh nak buat benda-benda, kita boleh nak highlight benda-benda penting. So anda perlu print outkan dia dan bawa setiap kali anda buat latihan di sekolah ataupun di rumah. Okey. Okey, so inilah syarat pertandingan peringkat kebangsaan. Okey, inilah anjuran MyRobot dan juga rakan teknikal. Perhatian, pengawasan orang dewasa seperti ibu bapa, penjaga dan juga guru diperlukan pada setiap masa lah, kerana benda ni kita menggunakan api dalam pertandingan tersebut. So sebarang pengawasan tu perlu ada untuk pastikan tiada masalah. Okey, ini adalah ringkasan pertandingan yang peserta perlu tahu. Okey, peserta perlu membina sebuah robot autonomous, okey, ataupun kita panggil autocar ataupun robot, dan membuat pengatur caraan supaya robot tersebut boleh bergerak mengikut grid garisan hitam dan pada masa sama dapat memadamkan api lilin. Maksudnya dia perlu follow line dan juga dia perlu padamkan api. Maknanya kalau tiba-tiba dia boleh padamkan api tapi dia tidak follow line, itu bukan dia punya dia tidak mengikut lah, maksudnya syarat dia. Sebab syarat ni adalah perlu mengikut garisan hitam dan padamkan api. Okey, ada dua jenis cabaran iaitu time attack challenge dan juga standard time challenge. Okey, pertandingan ini menguji kepakaran peserta dalam kemahiran teknikal dan juga kepintaran pengatur caraan. So kalau anda pandai untuk atur strategi, anda boleh dapatkan markah yang tinggi dan juga masa yang terpantas. Okey, so yang tu kita akan sharekan nanti pada topik-topik yang seterusnya lah. Okey, so pertandingan ini terbuka kepada warga negara dan juga bukan warga negara yang berumur 7 hingga 17 tahun. Okey, maknanya kita daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah lah. Okey. Pertandingan ini adalah penyertaan secara individu ataupun berkumpulan bermaksimum 3 orang ahli. So kalau ada sekolah nak daftar 3 orang, boleh daftar 3 orang. Okey, setiap peserta hanya boleh mendaftar sekali sahaja. Maknanya kalau ada satu robot, anda boleh daftar satu orang, satu robot, satu orang lah. Tapi satu orang tu tidak boleh daftar 2 kali lah. Okey. Dan yuran adalah percuma. Okey, pendaftaran boleh buat di inilah website myrobot.blogspot. Okey, ada tarikh tutup. Okey, pertandingan ini mungkin akan dibatalkan atau ditunda sekiranya kuota penyertaan iaitu 32 tidak mencukupi. Maksudnya kalau tak ramai lah penyertaan. Okey, tapi kalau tengok tadi dekat senarai penyertaan yang daftar sampai 80 lebih. So maknanya melebihi daripada target yang ditetapkan lah. Okey. So ada dua kategori iaitu kategori sekolah terbuka sekolah rendah, terbuka sekolah menengah. Maknanya hanya had pada umur 7 hingga 17 tahun. So tak kisahlah kalau anda sekolah menengah biasa ke, anda daripada MRSM ke, SVP ke, anda boleh join, tak ada masalah. Okey. So peringkat pelaksanaan adalah peringkat kebangsaan dan sasaran penyertaan minimum adalah 16 pasukan bagi setiap kategori untuk setiap negeri. Maknanya adalah target-target penyertaan dia untuk kemudian hari lah, untuk nak daftarkan sebagai peringkat kebangsaan. Dia ada perlu kriteria yang perlu dipastikan lah. Okey, so ini adalah tarikh pelaksanaan. Okey, tarikh pelaksanaan untuk ini adalah 1 hingga 30 adalah sesi pendaftaran. Maknanya tarikh tutup adalah 30 April. 2 hingga 8 Mei adalah sesi tempahan peralatan rasmi dan 5 hingga 15 adalah proses penghantaran pos laju. Okey, maksudnya 17 Jun itu adalah tarikh penghantaran, tarikh akhir ataupun tarikh tutup untuk penghantaran video untuk Time Attack Challenge 1, 2 dan 3. Bermaksud pada 17 Jun nanti anda perlu hantar 3 video yang berasingan, iaitu untuk Time Attack Challenge 1, Time Attack Challenge 2 dan juga Time Attack Challenge 3. Okay, so maknanya 3 video yang perlu anda submit sebelum 17 Jun. Okay, tapi bermakna
anda boleh sebenarnya boleh buat awal, maknanya 1 Jun tu anda dah boleh complete 3-3, anda boleh terus hantar. Tapi nasihat saya adalah dapatkan video yang terbaik dan baru anda hantar. Contoh mungkin 15 hari bulan tu mungkin baru anda upload video tersebut. Jangan upload terlalu awal kerana mungkin ada masa lagi untuk anda buat improvement atau anda buat lagi yang terbaik. Okey, tapi pastikan anda dapatkan satu video backup dulu. Okey, so 24 Jun adalah keputusan pasukan berjaya layak ke Standard Time Challenge ataupun kita panggil STC. Okey, dan 2 Julai adalah Standard Time Challenge untuk nombor 1. Okey, dan juga 9 Julai adalah Standard Time untuk Standard Time Challenge untuk nombor 2 lah. Okey, maknanya 2 hari bulan Julai dan juga 9 hari bulan Julai adalah waktu task untuk STC 1 dan juga 2. Okey, anda perlu submit sebelum masa yang telah ditetapkan. Okey, so format pertandingan. Okey, 15 Julai. Okey. Okey, so 15 Julai akan 15 Julai keputusan pemenang peringkat kebangsaan akan dikeluarkan. Okey. So format pertandingan ni simple saja. Okey, so pertandingan format ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Time Attack Challenge TAC ataupun iaitu Time Attack Challenge TAC dan Standard Time Challenge STC. Okey, setiap pasukan wajib melengkapkan kesemua 3 cabaran dalam Time Attack Challenge. Maknanya kalau dalam TAC ada 3 challenge, so anda perlu completekan semua. Anda tak boleh hantar satu je, anda tak boleh hantar 2, api anda perlu hantar semua. Okey, semua api lilin ataupun semua lilin berjaya dipadamkan dalam masa yang diberikan. Maksudnya dia ada masa yang ditetapkan dan anda perlu memadamkan api tersebut. Kalau anda dapat padamkan api tersebut, okey, anda dikira pass. Okey, bagi melayakkan pasukan mara ke peringkat Standard Time Challenge. Okey, so maknanya TAC ni anda kena completekan semua, pastikan api semua padam dan anda kira dah layak sebenarnya. Okey. Pastikan tidak berjaya untuk melengkapkan cabaran TAC, tidak boleh mara ke peringkat seterusnya. Okey, so maksudnya kat sini saya bagi tahu untuk TAC anda tidak perlu terlalu laju, anda tidak perlu kejar masa kerana anda hanya perlu pastikan anda padam semua lilin, anda padamkan semua api dan anda pulang semula kepada kotak asal. Itu dikira anda punya markah dah kira full dan anda layak untuk STC. Okey. Okay, so berikut adalah merupakan format pertandingan Time Attack Challenge. Okey, terdapat 3 pusingan TAC yang wajib dilengkapi setiap kumpulan atau pasukan, TAC 1, TAC 2, TAC 3. Okey, setiap pasukan robot perlu memadamkan kesemua api lilin pada setiap TAC sebelum setiap robot perlu memadamkan semua api pada masa TAC sebelum masa tamat. Contoh TAC 1 ada 3 minit, ada 2 lilin. Okey, maksudnya dalam masa 3 minit tu anda perlu padamkan api, 2 api saja dan anda perlu pulang semula kepada kotak anda. Itu dikira complete terus. Okey. Dan TAC kedua adalah dalam masa 3 minit juga, tapi ada 3 api. Okey, maksudnya dia akan makin bertambah lah. Okey, dan TAC 3 anda ada 3 minit juga dan anda masa lebih kurang 4 minit. Okey, untuk untuk TAC 3 anda ada 3 minit juga dan anda ada 4 lilin yang perlu anda padam. Okey, so maknanya semua TAC itu anda perlu lengkapkan dan anda perlu pastikan lilin semua terpadam dan baru anda hantarkan video tersebut kepada pengajar. Okey, faham? Okey, so anda tak perlu memaksa robot anda bergerak terlaju kerana ini tidak menggunakan masa terpantas. Okey, ini hanya untuk memastikan anda dapat mencapai ataupun memenuhi keperluan untuk padamkan api semua. Itu dah cukup mencukupi untuk anda layak kepada Standard Time Challenge. Okey, jelas? Okey, setiap TAC hanya boleh dianggap selesai setelah semua api lilin berjaya dipadamkan dan robot kembali ke petak start end. Maknanya kalau kita mula pada awal pada kotak tersebut, anda perlu mula dan padamkan api dan pulang semula kepada kotak tersebut. Okey, maknanya barulah masa akan dikira dalam masa 3 minit tu lah. Kalau 3 minit tu anda lengkapkan task tersebut dalam masa 1 minit, okey, anda dikira pass. Okey.
penalti atau hilang kelayakan akan dikenakan sekiranya terdapat kesalahan yang dilakukan. Okey, so ini kita kena rujuklah bahagian syarat kesalahan untuk keterangan lanjut. Okey, so anda faham ya berkenaan dengan time attack challenge. Okey, so saya ringkaskan balik. Time attack challenge ada 3. Okey, TSC 1 ada 2 lilin, TSC 2 ada 3 lilin, TSC 3 ada 4 lilin. Okey, kesemua ni anda perlu completekan dalam masa 3 minit. 3 minit tu sebenarnya lama. 3 minit. Okey, 3 minit tu sebenarnya lama. Okey, untuk task TSC 1, 2, 3 ni anda tidak perlu terlaju. Kerana kat situ anda tidak perlu paksa robot anda bergerak dengan laju. Kerana anda perlu pastikan anda hanya melengkapkan tugasan yang diperlukan sahaja. Okey, maknanya tak perlu anda tergopar-gapar untuk complete, tapi sedangkan robot tidak stabil. Okey, tapi kalau anda completekan tersebut, dan sebenarnya anda dah layak untuk ke standard time challenge. Okey, so jelas ya. So kalau tak faham boleh maklumkan, kita akan berikan lebih penjelasan. Okey, seterusnya adalah standard time challenge. Okey, terdapat 2 pusingan untuk STC, iaitu STC 1 dan STC 2 yang perlu dilengkapkan oleh setiap pasukan robot yang berjaya mara ke peringkat ini. So STC 1 ni pada 2 hari bulan dan STC 2 pada 7 ataupun 9 hari bulan. Okey, setiap pasukan robot perlu memadamkan kesemua lilin api ataupun kesemua api lah yang disusun di atas gelanggang berdasarkan koordinat yang diberikan dengan masa paling singkat. Okey, kat sini anda nampak ada perlu padamkan api dengan masa yang paling singkat. Okey, robot boleh memadam mana-mana kedudukan api mengikut strategi pasukan masing-masing tanpa mengikut urutan. Okey, so kita baca lagi tak? Okey, ini penalti. Okey, benda yang sama. Okey, cuma saya nak ringkaskan. ST standard time challenge ni adalah siapa cepat dan markah penuh. Siapa markah penuh dan cepat, okey, dia akan ikut ranking. Maknanya kalau masa anda complete dalam contohnya ada 5 api yang perlu anda padam, so anda boleh padam ikut tu, tak kisah mana-mana. Anda boleh padam yang hujung dulu boleh, anda nak mula daripada tengah boleh, anda boleh mulakan daripada depan boleh. Tapi masa yang akan menentukan ranking anda. Sekarang sekiranya anda dapat masa contohnya paling cepat untuk padamkan 5 api tersebut dalam masa 30 saat, yang orang lain mungkin dalam 40 saat, 50 saat, so anda akan duduk pada ranking yang paling atas. Okey, maksudnya kat situ siapa cepat dia akan lebih ikut ranking lah maksudnya. Okey, tapi anda akan pastikan semua lilin dapat dipadam. Okey, sebabkan video ini adalah video rekod dan hantar, so anda kat situ anda boleh dapat advantage sebenarnya. Anda boleh runkan robot anda sehingga dapatkan masa terbaik dan anda boleh submit pada penganjur. Okey, tapi kat situ anda tak tahu sebenarnya siapa yang bagaimana masa yang direkod oleh pihak lawan. Okey, so mungkin pihak lawan tu 19 second, anda pula 25 second. So sebenarnya kat situ anda ada masa lagi untuk anda improvekan lagi supaya dapatkan masa yang terbaik lah. Okey, tapi saya dimaklumkan peraturan tersebut ataupun lokasi koordinat lilin tersebut akan diberi pada pukul 9 pagi dan anda perlu submit pada pukul 5 petang. Nampak kat situ anda boleh nampak kat situ bila pagi tu anda kena bangun awal, anda kena standby. Bila task tu diberikan, anda terus buat dan dapatkan rekod video yang pertama, dan baru kat situ anda improvekan lagi untuk dapatkan masa yang terbaik. Okey, sebelum pukul 5 tu anda perlu dah hantarlah kepada penganjur. Okey, so fasa pertandingan ni, inilah fasa pertandingan. Peserta perlu atau pasukan perlu menghantar video rakaman. Mana rakam tau, bukan kita buat live. Kalau live kita kena live dengan penganjur, kita kena run waktu tu. Tapi yang ni adalah rakaman. Maksudnya kalau 10 kali anda buat, 1 ataupun 2 kali yang berjaya, anda hantar je yang berjaya tu. Okey, so video rakaman tersebut perlu dihantar kepada pihak urus setia sebelum ataupun pada hari, masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kalau kata hari Senin pada mungkin 17 hari bulan, so 17 hari bulan tu anda kena hantar. Okey, so inilah peringkat kelayakan TSC. Okey, perlu hantar pada 7 Jun sebelum pukul 5 petang. Maknanya 17 Jun 5 petang. Maksudnya petang 15 Jun tu anda perlu hantar. 17 Jun tu anda perlu hantar. Kalau tak hantar, anda dikira tidak menyertai lah sebab anda tidak hantar.
Okey, so dia ada 3 task iaitu TSC 1, TSC 2 dan juga TSC 3. So anda boleh rujuklah lampiran untuk TSC ni dekat bahagian bawah. Okey, untuk peringkat akhir pula Standard Time Challenge STC. Okey. Pasukan perlu menghantar 2 buah video berasingan kepada pihak pada seterusnya sebelum atau pada masa tarikh yang seperti berikut. Contohnya STC 1. Okey, pengumuman untuk peta susunan lilin ataupun koordinat api tersebut akan diberitahu pada 2 Julai pada pukul 9 pagi. Okey, dan penghantaran video yang lengkap yang komplit anda perlu hantar sebelum jam 5 petang. Maknanya pada hari yang sama, pagi tu anda dapat dia punya koordinat, anda terus programkan dia dan sebelum pukul 5 perlu submit. Tapi pastikan yang anda submit tu adalah yang komplit, maksudnya semua lilin tu dapat dipadamkan dan anda hantar yang terbaik sebelum pukul 5. Contohnya pukul 10.11 anda dah komplit satu video, tapi anda kena fikir adakah masa yang anda dapat ni adalah yang terbaik. Kalau tak rasa belum cukup terbaik, anda boleh improvekan lagi sebelum sampai pukul 5 dan baru hantar. Okay, maknanya anda boleh improvekan sikit. Mungkin kali kedua anda buat, masa dia berubah sedikit daripada 30 second jadilah 25 second. So hantar yang 25 second tu. Okey, yang kedua adalah Standard Time Challenge 2. Konsep yang sama juga. Pada 9 Julai pukul 9 pagi dia beritahu, dan 9 Julai pukul 5 petang anda perlu submit video tersebut. Janganlah waktu ni anda pergi holiday ke, janganlah time ni anda tidur satu hari ke, kerana kalau anda tak submit benda ni dikirakan maka anda kira kosong lah. Okey, jelas Okey. So untuk mod pelaksanaan pertandingan, sebelum memulakan rakaman video, ni adalah punya step-step yang perlu anda follow. Kalau anda tak follow, dia akan jadi anda tak ikut peraturan lah maksudnya. Okey, so peserta perlu menyusun kedudukan lilin mengikut koordinat yang diberitahu ataupun yang diberikan lah. Okey, dan boleh menyalakan api lilin tu sebelum anda mulakan pertandingan. Maknanya kita letak dulu lilin semua dan nyalakan api. Okey, so peserta perlu meletakkan robot mereka di dalam petak start ataupun end zone. Okey, kalau anda tengok bawah, kalau anda tengok di bahagian bawah kanan ada petak start ataupun end zone. Okey, selepas tu peserta perlu meletakkan sebuah laptop yang menunjukkan timer berhampiran dengan petak. Maknanya sebelah track tu anda perlu letak laptop supaya laptop tu akan menunjukkan paparan masa yang anda dapat, dan juga sebenarnya penganjur juga akan buatkan set makan timer untuk video yang dihantarkan. Untuk video yang dihantar. Okey. So satu peralatan, satu alat perakam video sama ada handphone ataupun apa-apa saja perlu diletakkan pada kedudukan yang di mana dia dapat merakam keseluruhan gelanggang dan juga laptop tersebut. Okey, dan juga peserta biar dekat belakang laptop pun dah okey dah sebenarnya. Okey, so nampakkan keseluruhan gelanggang, nampakkan laptop sebab kita nak tengok timer dia, dan juga peserta. Janganlah peserta tu punya nyorok. Okey. Okey, selepas memulakan rakaman video, peserta boleh memulakan proses rakaman video setelah bersiap sedia. Maknanya kita yang siapa yang tukar rakam, kita tanyalah, are you ready? Yang mungkin yang tim lagi ahli lagi satu tu akan bagi tahu, okey ready. Tapi kalau dia kata tak ready, bagi tahulah, jap nak calibrate dulu. Macam tu. So dah ready baru kita rakam lah. Selepas video mula merakam, peserta perlu mengaktifkan kiraan masa timer di laptop terlebih dahulu. Selepas itu baru peserta boleh mengaktifkan robot. So maksudnya kat sini anda perlu tekan dulu pada komputer ataupun timer tersebut dan baru tekan robot. Mana anda tak boleh tekan benda tu sama-sama. Kedua, kat sini saya baca balik. Kedua, langkah ini hendaklah dilakukan oleh peserta yang sama. Maknanya orang yang sama. Contoh contoh Ali dia yang tekan timer, dia yang tekan robot. Tapi dia tak boleh tekan pada masa yang sama. Macam tekan tab situ tak boleh. Dia perlu tekan timer dulu baru tekan robot. Peserta tidak boleh mengaktifkan timer dan robot pada masa yang sama
disqualification akan dikenakan terhadap pasukan tersebut. Maksudnya kat sini anda perlu pastikanlah video yang anda hantar tu video yang tidak tekan serentak lah. Sebab selepas robot menyelesaikan setiap pusingan, robot perlu kembali berhenti di dalam petak start end. Maknanya kalau kita keluar dengan arah yang sama, kita masuk balik lah, kalau boleh dengan arah yang sama lah, lebih mudah lah. Sepenuhnya, maksudnya robot tu penuh lah. Kalau kita robot tu besar, maknanya sebesar-besar tu kena masuk dalam kotak dia, tak boleh dia tayar keluar ke. So kita pastikan keseluruhan robot tu masuk dalam petak tersebut. Barulah peserta dibenarkan untuk menghentikan kiraan timer di laptop. Mana orang yang sama juga akan berhentikan masa di laptop, dan kat situ kita akan nampaklah berapa masa yang kita dapat. So yang contoh kedudukan robot yang berada dalam petak. Contoh kita keluar ke kanan dan masuk pula sebelah kiri. Setelah timer di laptop diberhentikan, peserta perlu meneruskan rakaman video dan merakam sudut pandangan atas robot di dalam petak di petak start end. Untuk memastikan kedudukan robot adalah berhenti sepenuhnya di dalam petak tersebut. So maknanya kalau kita pakai guna kamera, so lepas habis dah berhenti tu, kita rakam robot yang pastikan robot masuk semua. Macam tu. Setelah proses 6.2.4 lengkap, peserta boleh menghentikan proses rakaman video, kemudian menghantar rakaman video tersebut kepada pihak penganjur menerusi aplikasi Telegram. Langkah di atas boleh diulangi sehingga para peserta berpuas hati dengan pencapaian robot mereka. Maksudnya contohlah macam yang kata, bila kita dah start benda tu, kita bagi dia jalan semua, tiap pilihan semua, dan robot akan balik semula kepada kotak kita, dan kita perlu rakam pada kotak tersebut untuk pastikan robot tersebut memenuhi dalam kotak. Dan baru kita berhentikan video tersebut. So anda boleh ulang lah. Maksudnya kalau anda rasa test yang pertama ni masa dia mungkin terlalu lama, mungkin masa dia 50 second, tapi anda rasa kita boleh improvekan lagi sedikit dia punya kelajuan untuk dapatkan masa yang lebih singkat, tak ada masalah. Walaupun anda dah dikira lengkap TSC1, anda boleh ulang balik semua untuk dapatkan the best performance. Dalam masa sama, anda melatih diri anda untuk dapatkan yang terbaik. Tapi anda perlu tahu, anda perlu memastikan robot anda dalam keadaan sihat dan baiklah. Jangan tiba-tiba nak final, robot pula yang tengah sakit. Inilah spesifikasi robot. So setiap pasukan perlu membina robot automatik yang boleh bergerak mengikut grid garisan hitam dan juga boleh memadamkan api lilin menggunakan kipas sahaja. Dia dah bagi tahu dah, menggunakan kipas sahaja. So tak boleh guna air ke, tak boleh guna apa-apa benda ke, so semua kena gunakan kipas. Inilah saiz dia, adalah panjang 20-20 dan tinggi tak ada had, dan berat juga tiada had. So siapa yang menggunakan robot MechaBot Rush, kat situ tak ada masalah lah, anda boleh terus pakai, kerana MechaBot Rush saiz dia bawah daripada 20 cm. Penggunaan bateri adalah maksimum 12 volt. Bateri untuk motor maksimum 12 volt jika perlu. Ada mungkin robot yang lain menggunakan bateri ekstra ataupun bateri kedua untuk hidupkan kipas. Itu tak ada masalah, tapi maksimum adalah 12 volt. Penggunaan bilangan sensor adalah tidak melebihi 8 unit. So contoh kalau MechaBot Rush kita adalah 5 unit sahaja, memang tak ada masalah lah. Cara untuk memadamkan api adalah menggunakan kaedah kipas. Spesifikasi kipas bagi tujuan memadam kipas adalah seperti berikut. Hanya satu motor, so maknanya satu motor kipas saja dibenarkan. Dan maksimum diameter kipas adalah 60 mm. So siapa yang untuk kat sini, siapa yang menggunakan robot Rush yang dibekalkan sekali dengan extension fan blower tu, kat situ anda perlu buat modifikasi supaya anda boleh potong bilah tersebut. Potong bilah ini supaya bilah diameter ni adalah 60. So anda boleh ambil gunting dan potong saja sebelah ni 30, sebelah ni 30, dan mencukupkan nilai diameter tersebut adalah 60. So anda perlu buat benda ni untuk pastikan anda tidak melanggar peraturan untuk spesifikasi kipas. Seterusnya adalah kedudukan kipas mestilah dipandang pada sudut atas atau hadapan robot dan menghala ke bahagian hadapan robot sahaja.
Okey, mana contohnya adalah posisi dia lah. So robot bergerak ke depan dan kipas tu pandang ke depan. Okey, kedudukan kena pandang bawah ke kiri, kan atas bawah ke, itu tak ada masalah, bergantung kepada kita punya kedudukan robot lah. Semana kalau ada kipas tu tinggi, mungkin dia kena condong sedikit lah, tapi kalau kipas tu rendah, dia boleh pandang terus ke depan. Okey, seterusnya adalah kipas hanya boleh diaktifkan apabila apabila robot berada di hadapan lilin dan berada di kawasan zon pemadaman. Okey, maksudnya kita ada grid. Okey, nanti saya akan tunjuk gambar dia macam mana. Okey, so maknanya bila kipas tu dah robot tu dah berada di hadapan lilin tersebut ataupun api tersebut, barulah kipas tu boleh dihidupkan. Dan kipas pula perlu dimatikan selepas lilin dipadamkan dan sebelum kita nak meneruskan ke tempat lain. Okey, maksudnya kat situ bila kita dah onkan kipas, api padam, kita offkan dulu kipas, baru kita bergerak. Jangan kita bergerak sambil kipas tu hidup. Tak boleh, itu tak boleh. Okey. Okey, ini adalah zon, kita panggil zon pemadaman. Okey, contohlah kita daripada sebelah kiri ni, kita pergi ke daripada bawah ni lah, bagi sebelah kanan ni, kita masuk di bahagian sini. Okey, di bahagian kotak merah ni, barulah kipas tu boleh dihidupkan. Maksudnya ini adalah kawasan-kawasan yang mana kipas tu boleh dihidupkan. Anda tak boleh keluar daripada hujung kanan sekali, anda on siap-siap terus sampai ke kotak merah ni, lepas tu anda nampak api terpadam dan anda boleh teruskan ke tempat lain. Okey, tak boleh. Anda perlu pastikan yang robot bergerak dulu memasuki kita panggil memasuki kawasan petak ini, kemudian barulah kipas tu dihidupkan. Okey, jelas ya? Okey, penggunaan sensor tambahan seperti heat sensor, IR sensor, limit switch adalah dibenarkan bagi tujuan mengesan kedudukan lilin dan juga sumber api. Okey, untuk yang ni siapa yang pakai rush ataupun robot-robot yang line follow biasa, bagi saya mungkin tak diperlukan sensor tambahan kerana kita menggunakan grid. So kita dah tahu kat mana lokasi grid untuk api-api tersebut diletakkan. So kita dah tahu koordinat dia. So kita dah boleh tahu kat mana kita just onkan kipas, kat mana kita offkan kipas. Okey, so berikut merupakan bahagian robot yang dibenarkan untuk membuat modifikasi sepanjang pertandingan. Maksudnya contohnya daripada bulan 6 dan bulan 7, anda boleh buat improvement, tapi improvement yang dibenarkan adalah jenis tayar dan saiz. Maknanya contohnya sebelum ni tayar anda adalah saiz kecil, anda boleh besarkan dia, ataupun daripada besar anda kecilkan dia. Okey, jenis kipas. Okey, mungkin pertama sekali anda pakai kipas tu tak terlalu bagus, tak terlalu okey. So anda boleh tukar kipas tu untuk peringkat STC atau final lah. Okey, cuma anda perlu pastikan kipas diameter adalah mengikut syarat, iaitu 60 mm. Okey, jenis bateri, mungkin bateri anda 12 volt ataupun sebelum ni bateri anda 7.4 volt, tapi lepas tu anda nak try tukar kepada bateri yang 12 volt. Okey, itu dibenarkan, tak ada masalah. Okey, jelas untuk spesifikasi robot berkenaan dengan saiz robot, kipas dan juga cara menggunakan kipas dan juga modifikasi yang dibenarkan. Okey, seterusnya adalah spesifikasi track, gelanggang dan lilin rasmi. Okey, yang ni anda perlu berhubung dengan pihak setia untuk memastikan ataupun maklumat lanjut berkenaan cara tempahan dan juga penghantaran track. Okey, so ini adalah untuk lilin rasmi pertandingan bagi setiap peserta atau pasukan. Okey, sekiranya ada pasukan yang ingin membeli lilin di pasaran luar, pastikan ia mengikut ukuran spesifikasi yang ditetapkan. So kalau anda dapat sampel yang rasmi tu, kalau anda beli dekat DIY ke, mungkin dekat Eco ke, so anda perlu pastikan saiznya adalah sama dan pattern juga sama. Okey, ataupun anda boleh hantar pada penganjur untuk pengesahan sama ada lilin ini dibenarkan ataupun tidak. Okey, set rasmi. Okey, ini untuk harga untuk set rasmi. Okey, setiap penyertaan anda perlu membeli satu set rasmi yang harganya RM40 dan RM20 lilin rasmi. Okey, ini adalah saiz lilin tersebut. Okey, dan penghantaran kurier dan juga ini untuk Sabah Sarawak ataupun Semenanjung lah. Okey, so anda boleh hubungi poster untuk tempahan tersebut. Okey, ini adalah untuk saiz grid. Saiz grid adalah 4 kaki 4 kaki dan keseluruhan adalah 5 kaki 5 kali 5 kaki. Okey, lebar grid hitam atau garisan hitam adalah 20 mm.
Kita dapat petak segi 4 berwarna coklat. Okey, untuk makluman anda, yang ini telah dikeluarkan. Maksudnya tiada segi 4 berwarna coklat lah. Okey, ini adalah rujukan daripada bahagian atas. Okey. So anda boleh lihat di bahagian bawah ini ada start juga end. So anda boleh keluar ikut mana-mana, tak kisah. Anda boleh keluar mengikut bahagian kanan, anda boleh juga keluar bahagian kiri. Tak ada masalah. Okey. Okey, so kriteria pemakahan. Okey, peserta wajib melakukan Okey, ini adalah kriteria pemakahan. Setiap pasukan wajib melalui peringkat kelayakan iaitu Time Attack Challenge. Okey, yang ada TSC 1, TSC 2, TSC 3, yang mana semua kena complete lah. Okey, hanya pasukan berjaya akan melengkapkan kesemua pusingan TSC yang akan mara kepada peringkat STC. Okey, mana kat sini kalau anda tak complete pada TSC, anda perlu complete juga. Anda perlu dapatkan bantuan, anda perlu anda perlu korbankan masa anda supaya pastikan TSC anda complete. Okay, seterusnya pemakahan akan mula dikira mulai peringkat STC. Bagi peringkat STC, 10 markah akan diberikan bagi setiap lilin yang berjaya dipadamkan. Okey, macam untuk TSC, macam saya bagi tahu, TSC adalah tugasan anda untuk padamkan api dalam masa 3 minit. Kalau anda dah berjaya padamkan api semua, kalau anda berjaya padamkan semua api, tak kisahlah dalam masa 2 minit ke 2.59 saat ke, anda sebenarnya dah berjaya untuk ke peringkat Standard Time Challenge. Okey, maksudnya kat situ anda tak perlu tergopah-gopah, pastikan anda complete saja. Okey, tapi bila anda pergi kepada STC, peringkat STC, okey, kat sini pemakahan akan mula dikira. Bermakna setiap kali anda padam lilin, contohnya ada 5 lilin, anda padam setiap 5 lilin tersebut, anda akan dapat 50 markah. Okey, mana kat situ maka anda akan dikira 50 markah. Okey. Okey, susunan kedudukan tangga ataupun ranking akan berdasarkan jumlah markah yang terkumpul menerusi STC 1 dan STC 2. Okey, bermaksud sekiranya contohnya STC 1 anda mungkin tidak berjaya komplit semua, anda mungkin dapat padamkan api 2 saja dan anda komplitkan anda punya robot tersebut pulang kepada kotak anda. Okay, tak ada masalah, anda boleh hantar, tapi markah anda hanyalah 20 markah saja. Okay, dan kemudian STC 2 mungkin ada 10 lilin, okay, yang mana anda berjaya padamkan mungkin dalam 8 lilin, okay, dan anda boleh pulang ke semula kepada kotak. Okay, dan kat situ markah anda akan digabungkan iaitu 20 tambah dengan 80. Okay, kat situ. Tetapi sekiranya ada peserta yang berjaya komplitkan semua, maknanya kalau ada 5 lilin untuk STC 1, 10 lilin untuk STC 2, dia akan dapat markah 150. Dan kalau contohnya ada 10 orang yang dapat komplit semua, dia akan mengikut kepada masa. Kat situ kita akan tengoklah, jika terdapat kedudukan tangga ranking yang sama, maka cara membezakan kedudukan ranking adalah berdasarkan jumlah masa terkumpul. Maksudnya masa paling singkat ni dia akan lebih tinggilah, maksudnya lebih nombor 1 lah kalau dia paling cepat dan markah dia sama. So kat situ anda boleh tahulah, sekiranya anda komplitkan api dulu baru kita tengok masa. Jangan tengok masa dulu baru tengok api, sebab dia tengok pada markah api yang berjaya dipadamkan, barulah markah jumlah masa terkumpul akan diambil. Okey. Okey, pemilihan pemenang keseluruhan pertandingan akan mengikut susunan kriteria tersebut. Okey, kombinasi jumlah markah terkumpul yang tertinggi. Maksudnya kalau anda markah terkumpul, dikira tinggilah. Okey, dan jumlah masa terkumpul yang terendah secara keseluruhan. Maksudnya kalau markah anda paling tinggi, walaupun orang tu dia komplit cepat, tapi dia task STC 1 dia tidak lengkap. Maksudnya mungkin satu lilin tidak berjaya dipadamkan, tapi anda slow, masa lama, tapi markah anda penuh, sebenarnya anda markah lagi tinggi kerana dia mengikut markah dulu, baru dia ikut pada masa. Okey. Okey, sekiranya markah dengan so sekiranya markah anda mungkin 150 tu sama, masa pula pun sama, mungkin
20 saat, orang ni pun 20 saat. Kat situ akan ada pusingan kalah mati akan dilaksanakan. Mana untuk menentukan mungkin dua ataupun tiga pasukan yang sama tu, hanya tiga pasukan tu untuk menentukan ranking antara tiga sahaja. Okey, dan ini takkan mengefekkan pada poin-poin lain lah. Untuk menentukan siapa nombor 1, mungkin siapa nombor 2, siapa nombor 3, macam tu. Okey, seterusnya adalah penalti dan hilang kelayakan. Okey, so peserta berikut merupakan senarai kesalahan yang akan dikenakan penalti masa tambahan ke atas masa keseluruhan pasukan yang didapati bersalah. Okey, contohnya anda complete benda ni dengan cepat, mungkin dalam masa 10 second. Complete anda punya masa anda boleh padamkan semua lilin dan anda complete dalam masa 10 saat, tetapi anda melakukan kesalahan-kesalahan yang tertentu. Okey, contoh robot melanggar ataupun menolak lilin secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maknanya waktu anda padam tu anda pergi langgar dia, lepas tu anda padam. Maknanya dia macam overshoot, terlanggar. Kat situ anda memang anda berjaya untuk padamkan lilin, tapi anda sengaja langgar ataupun tidak sengaja, 10 second ataupun 10 saat akan ditambah kepada masa anda. Okay, tapi markah anda tidak tolak. Markah untuk tiup lilin still berjaya, tetapi markah untuk masa anda akan ditambah 10 second. Okay, bagi setiap satu lilin, kalau 5 lilin semua anda langgar, maknanya akan anda tambah lebih kurang 50 second lah maksudnya. Okey. Kemudian yang kedua adalah peserta menghentikan timer pada laptop terlalu awal sebelum robot berhenti sepenuhnya di dalam petak start ataupun end. Okey, 10 saat tambahan akan dikenakan bagi kesalahan ini. Okey, contohlah robot itu tidak berhenti sepenuhnya di dalam kotak ini, contohnya terkeluar contohnya, ataupun tengah ni tidak masuk semua, ataupun dia terkeluar daripada kotak ataupun kotak yang ditetapkan. Dekat situ timer anda sebenarnya tidak boleh hentikan. Sepatutnya anda perlu buat retry ataupun ulang semula. Okay. Okay, so berikut merupakan senarai kesalahan yang dikenakan hilang kelayakan. Okay, macam tadi adalah penalti. Penalti ni maksudnya kita akan dikenakan tambahan masa. Okay, tapi ini hilang kelayakan ataupun disqualified ataupun hilang kelayakan. Okey, ini kalau siapa yang buat ni dikira disqualified lah. Okey, peserta yang mengaktifkan robot sebelum ataupun serentak dengan timer di laptop. Okey, so maksud kat sini robot tu anda kena pastikan anda tekan laptop dulu, timer dulu, baru anda tekan robot. Kat situ nanti anda dikira tak ada masalah lah. Okey. So, yang seterusnya adalah peserta menghentikan timer di laptop sebelum robot kembali ke petak. Contohlah robot tu dah tiup lilin semua tapi tak sampai balik dalam kotak lagi ataupun tak masuk sepenuhnya, tiba-tiba anda tekan timer tersebut. Itu dikira tidak boleh lah maksudnya. Anda perlu pastikan robot dah berhenti dalam kotak baru anda tekan timer. Okey, robot tidak berada dalam petak ataupun start end sepenuhnya selepas ataupun selesai setiap pusingan. Okey, maknanya kalau robot tu tak masuk dalam kotak yang ditetapkan, so dikira disqualified. So anda perlu ulang semula sepatutnya. So jangan anda hantar rakaman video yang robot tu dia terkeluar sikit. Pastikan anda ulang balik semula dan ubahkan sedikit coding anda supaya robot tersebut berhenti dalam kotak tersebut. Kotak tu sebenarnya besar, bukan kecil ya. Okey, robot yang tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan, contoh pakai bateri besar ke, saiz robot lebih daripada 20 cm, so disqualified. Okay, peserta menukar keseluruhan robot kepada robot yang berlainan model. Okey, contoh ni robot, mungkin anda pakai robot RISE, tiba-tiba anda tukar robot lain, mungkin robot DIY sendiri ke, yang memang kata nampak keseluruhan dia sangat berbeza. Mungkin dari segi improvement ada yang baik lah, tapi sebenarnya anda disqualified kerana anda telah menukar robot pada sesi yang STC. Sepatutnya kalau anda nak tukar robot siap-siap, anda tukar sebelum anda hantar pada video yang pertama iaitu TAC 123, dan robot yang sama juga anda akan gunakan pada STC 1 dan STC 2. Okay, jangan anda tukar pada pertengahan game tu lah. Okay, berlaku penipuan di sepanjang proses pertandingan. Okay, yang ni banyaklah cara-cara nak menipu, so jangan menipu lah. So kita try main dengan
bertanding dengan secara fair lah, supaya kita dapat puas hati dengan semua orang. Okey, lain sekali adalah bahagian hadiah dan sijil. Okey, ini adalah peringkat kebangsaan. Okey, so setiap peserta hanya akan menerima sijil e-cert jika jika pasukan tersebut berjaya menghantar video kepada pihak bersedia. Maknanya kalau anda berjaya tak berjaya tu tak ada masalah, tapi kalau anda dah boleh hantar video tersebut kepada bersedia, anda dikira menyertai dan anda mendapat sijil penyertaan lah. Okey, bagi pasukan yang berjaya memenangi pertandingan ini, peserta akan menerima sijil tambahan iaitu sijil pencapaian. Okey, tadi sijil penyertaan, yang ini adalah sijil pencapaian. Okey, ini adalah hadiah untuk pemenang utama peringkat kebangsaan. Okey, untuk Johan akan menerima 200 dan juga sijil pencapaian dan juga pingat. Okey, naik Johan 150, ketiga 100, keempat 70 dan kelima 50. Okey, dan ada juga lagi satu untuk pemenang reka bentuk terbaik. Okey, yang ini ada sijil pencapaian dan juga pingat lah, tapi tak ada inilah hadiah berupa wang tunai. Okey, tapi yang untuk pemenang reka bentuk terbaik ni, okey, saya sarankan kepada siapa yang ada masa lebih, try make up sikit. Contoh robot rush, anda tambahlah sikit bling-bling ke, anda tambahlah sikit ada benda-benda apa-apa ke yang buatkan nampak macam sporty ke, tambah logo ke, tambah apa-apa benda saja supaya nampak lain kan sedikit daripada orang lain. Kat situ mungkin anda boleh menang dari segi reka bentuk, tapi mungkin anda tak dapat Johan untuk pemenang utama, tapi anda boleh dapat dari segi reka bentuk. Okey, ini adalah permohonan pengiktirafan markah PAJSK akan dihantar kepada bahagian sukan kesenian di SKK untuk kelulusan. Okey, lain-lain itu semua. Okey, contohnya untuk menyertai pertandingan ini, para peserta, ibu bapa dan juga guru bagi setiap pasukan telah setuju dengan syarat pertandingan yang telah dikemukakan dan patuh pada kriteria yang penilaian pemenang pertandingan. So tak bolehlah kita lepas dah habis tu tiba-tiba ada cikgu argue, oh yang ni orang ni buat macam ni boleh, kenapa yang ni tak boleh. So kita akan rujuk balik kepada peraturan. Sekiranya ada peraturan yang bercanggah daripada, contohnya ada peserta lain yang langgar peraturan, kita hanya boleh maklumkan yang okey, peserta ni melanggar peraturan. Macam tu kita boleh maklumkan macam tu lah, tapi kita tak boleh nak fight sampai kita nak disqualify orang tu, kita nak macam-macam benda lah maksudnya. So pihak juri akan menyemak catatan masa yang dirakam oleh peserta dengan membandingkan catatan masa yang dilakukan oleh pihak juri menggunakan timer laptop pihak juri lah. Maksudnya kita nak membandingkan catatan masa yang dihantar dan catatan masa yang pihak juri try record menggunakan video yang diberikan. Okay, so maknanya kalau ada jarak ataupun juruan terlalu berbeza, kat situ juri boleh tahulah ada sedikit penipuan ataupun ada sedikit percanggahan. Okay. Keputusan juri adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Okay, so sekiranya juri dah keluarkan keputusan, contohnya okay, ada pertikaian A dengan B, okay, juri decide okay, cara dia macam ni, okay, so dua A dan B kena ni lah, kena aku lah. Okay, sekiranya terdapat sebarang permasalahan, okay, sekiranya terdapat sebarang permasalahan berlaku ataupun tidak dinyatakan dalam syarat pertandingan, juri dan pihak menganjur diberi kuasa penuhnya untuk membuat keputusan. Mungkin ada syarat yang mungkin tidak dinyatakan, okay, tapi bila benda tu ada isu orang kata, oh kenapa ni macam ni tak boleh, kenapa orang ni buat boleh, walaupun dia tidak dinyatakan, okay, juri boleh ada kuasa untuk beritahu, okay, sebenarnya benda tu boleh, macam tu. Okay, syarat pertandingan boleh diubah dari masa ke semasa untuk penambahbaikan mutu pertandingan. Okay, pihak setia tidak menerima sebarang pertanyaan daripada peserta guru berkenaan dengan sebarang video yang dihantar bagi tujuan verification, sama ada mereka lakukan dengan betul ataupun tidak. Okay, so maksudnya kat sini anda perlu faham dulu macam mana contoh video tersebut. Okay, nanti kita akan try hantar satu sampel video untuk rujukan anda yang full lengkap untuk anda ikut format yang sama. Okay. Okay, pihak setia dan juri tidak akan menerima sebarang alasan seperti tidak terhad kepada berikut. Contohnya, robot peserta mengalami kerosakan dan memohon masa tambahan. Yang ini tak boleh sepatutnya. So, sepatutnya anda dah tahu sebelum masa yang dihantar tu, anda perlu pastikan robot anda dalam keadaan baik. So, kalau robot anda macam ada masalah, anda perlu berhubung dengan supplier anda ke, ataupun anda perlu prepare barang standby atau
atau barang backup untuk selesaikan masalah tersebut. Masalah internet perlahan atau mengalami gangguan terutama pada hari pertandingan. Yang ini anda perlu pastikan internet anda stabil dan cukup untuk anda upload video. Jangan anda rakam guna handphone yang terlalu advance sangat sehingga data dia dengan storage untuk file tu saja sampai 1 GB. So anda perlu pastikan anda gunakan rakaman yang minima supaya anda boleh hantar kepada juri dengan cepat. Jangan hantarkan file 1 GB. So pihak sekolah tidak membenarkan peserta yang untuk melaksanakan pertandingan pada hari-hari tersebut. Yang ini lepas pengeliling baru ni, saya rasa dekat sekolah dah boleh pakai lah. Sebarang kemas kini anda boleh tengok di myrobot.com.my. So ada sebarang pertanyaan anda boleh rujuk terus pada urus dia, iaitu Mr. Koh. Ini adalah lampiran. Untuk lampiran untuk koordinat api lilin. Ini adalah time attack challenge TSC1, yang mana anda perlu pastikan anda boleh padamkan api mengikut mana-mana sebenarnya. Anda boleh pergi nombor 2 dulu boleh, anda boleh pergi nombor 1 pun boleh. So anda perlu pergi padamkan api dan anda perlu pulang semula pada kotak anda. So inilah 2 lilin. Seterusnya adalah time attack challenge 2. Ada 3 lilin. So anda boleh keluar dulu pergi nombor 3, pergi nombor 2, pergi nombor 1 dan pulang semula pada kotak. So itu salah satu simple lah cara. Untuk koordinat time attack challenge 3, anda ada 4 lilin. Contoh saya boleh bagi tahu, anda boleh pergi kepada nombor 3, lepas tu anda pergi nombor 2, pergi nombor 1, pergi nombor 3 dan pulang pergi nombor 3, pergi nombor 2, pergi nombor 1 dan pergi nombor 4 dan pulang semula ke dalam kotak anda. Itu cara yang mungkin cara yang sesuai, tapi kalau anda ada strategi lain untuk masa yang lebih ringkas, anda boleh gunakan cara tersebut. Itulah TSC 1, 2 dan 3 yang perlu anda lengkapkan, dan anda perlu dapatkan satu video rakaman yang lengkap dan betul supaya anda dapat komplit padamkan api semua dan anda boleh hantar terus kepada penganjur. So anda perlu hantar, jangan tunggu sehingga 17 hari bulan baru nak hantar. Tapi kalau anda rasa macam ini yang terbaik yang dah boleh hantar, anda terus hantar, jangan tunggu 17. Kalau mungkin 10 hari bulan tu anda rasa dah sedia untuk hantar, anda boleh hantarkan terus. So itulah sedikit taklimat berkenaan dengan syarat pertandingan Line of Fire 2022. So anda boleh rujuk balik semula dan boleh buat catatan ringkas pada anda punya hard copy. So pertandingan ni simple saja, tapi anda perlu latihan yang banyak supaya anda memahami cara corak pertandingan tersebut, supaya anda dapatkan strategi yang terbaik, supaya anda mendapatkan markah yang terbaik. Seperti yang saya maklumkan, print out dia punya peraturan ini, dan anda boleh lakukan catatan tersebut dan anda boleh mulakan latihan anda. Sekiranya anda berlatih dengan lebih, insyaAllah anda akan dapat result yang terbaik. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan berkenaan dengan Line of Fire, anda boleh rujuk kami ataupun terus kepada Mr. Koh, iaitu penganjur utama. Seterusnya, untuk pengguna Robot Rush, kami doakan anda memahami cara peraturan dan juga cara untuk kendalikan robot Mechabot Rush. Jangan lupa tonton video untuk Mechabot Rush tutorial supaya anda dapat memahami selok-belok cara penggunaan Mechabot Rush supaya anda dapat berikan yang terbaik dalam pertandingan Line of Fire 2022. Kami mendoakan semoga maju jaya untuk semua peserta Line of Fire 2022. Sekian, terima kasih. Guys, jangan lupa subscribe Mechabot channel, tekan loceng dan like video-video kami. Syukran jazilan.